İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı %10'u dahi bulmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan penerangan bagi pengenalan pembentangan kami pada hari ini, insya-Allah saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Zami Adham bin Muhammad Nizam daripada kelas DPH 2H, dan insya-Allah pada hari ini kami sekumpulan akan membentangkan peranan organisasi dalam pembangunan industri halal. Negara yang menjadi pilihan kami sewaktu pemilihan negara dibuat ketika dalam kelas tutorial secara bersemuka, kami sekumpulan telah sebulat suara mencapai kata sepakat untuk memilih negara Turki sebagai negara kajian kami dalam peranan organisasi dan pembangunan industri halal, yang mana di negara Turki majoritinya adalah beragama Islam, sudah tentu dan pasti mempunyai badan persijilan atau agensi halal untuk diakreditasikan. Untuk pengetahuan anda semua, di negara Turki terdapat dua agensi yang berperanan dalam pembangunan industri halal, antaranya ialah Cascade International dan juga Association for the Inspection and Certification of Food and Supplies, yang nama ringkasannya dipanggil sebagai JIMDES. InsyaAllah dalam pembentangan ini juga kami akan mengupas latar belakang skim-skim yang ditawarkan, sebagai contoh farmaceutical, rumah sembelihan dan ternakan, makanan dan minuman, dari segi pertanian, logistik, kosmetik serta pelancongan dan hospitality. Selain daripada itu juga, kami juga akan membentangkan prosedur permohonan halal kedua-dua agensi yang telah dinyatakan sebentar tadi. Contoh produk yang dipersediakan halal oleh Turki, isu halal di Turki, dan pengiktirafan yang telah diberikan negara luar kepada kedua-dua agensi pensijilan halal di Turki ini. Baik, seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Zami Adham bin Muhammad Nizam daripada kelas DPH 2H. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bagi agensi yang mengurus industri halal yang berada di Turki, yang mana terdapat dua agensi sebagaimana anda semua sedia maklum yang saya terangkan dekat pengenalan tadi. Agensi yang pertama iaitu agensi Cascade International, dan agensi yang kedua merupakan Association for the Inspection and Certification of Food and Supplies, JIMDES. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bagi latar belakang kedua-dua agensi yang mengurus pensijilan halal di Turki. Okey, baik. Yang pertama, agensi yang pertama iaitu Cascade International. Cascade International mula ditubuhkan pada tahun 2003, yang mana ianya merupakan salah satu agensi milikan peribadi, dan tumpuan dia tertumpu ke arah sektor utama institusi kerajaan Turki, yang mana peneraju terkini Cascade International ialah Mr. Ugur Ekici, iaitu merupakan pengurus besar bagi Cascade International, yang mana Cascade International ni agensi pensijilan halal Cascade, untuk lebih mudah faham lagi lah dia punya ni. Cascade juga memberikan perkhidmatan pensijilan dan audit yang berdaya saing, diikuti dengan akreditasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, iaitu akreditasi ini diberikan kepada Cascade daripada JAKIM untuk menguruskan pensijilan halal di Turki, serta mematuhi syarat agensi akreditasi Turki iaitu Turka dan standard dari International Organization for Standardization ISO. Baiklah, seterusnya Cascade juga menyediakan sistem pengurusan kualiti, sertifikasi produk, perkhidmatan, latihan untuk keselamatan makanan dan halal, dan serta tidak mengamalkan sikap berat sebelah, juga mempunyai matlamat serta objektif yang berkualiti dalam pengurusan dan produk organisasi.
Menurut standard Kascert International juga, setiap sijil halal yang diperuntukkan bagi setiap produk yang sesuai dengan kriteria umat Islam dan segala keperluan. Hal ini diambil kira sebagai tujuan utama pengeluar dan pengguna memenuhi tujuan bersama. Seperti khalayak umum mengetahui, memandangkan pada masa kini permintaan halal global semakin meningkat naik, maka tidak asinglah lagi makanan halal ini kepada seluruh penduduk di seluruh dunia. Dan sekiranya sesuatu makanan atau produk itu diekspor ke luar negara, pembekal dan konsumer muslim akan merasa lebih yakin untuk membeli, dan konsumer lebih menyukai kepada satu produk yang telah dipersijilkan halal. Apabila pengekspor barang dagangan mula mendapat sijil halal, maka sijil halal ini juga menunjukkan bahawasanya sesuatu makanan itu bukan sahaja halal, bahkan selamat untuk dimakan dan juga mengikut segala syarat-syarat ataupun mematuhi segala standard polisi daripada Kascert sendiri. Walau bagaimanapun, para pengusaha yang membeli atau mengekspor makanan daripada luar negara, contohnya kilang coklat di Turki misalnya, dia import coklat daripada Malaysia masuk ke Turki, tetapi kilang coklat yang di Malaysia tu haruslah ada sijil halal, barulah dia boleh masuk ke dalam Turki. Maknanya dia dah ada sijil halal dekat pengilang coklat yang berada di Malaysia tu, barulah coklat tu boleh diimport masuk ke negara Turki. Macam tu. Pengeluar yang mengekspor makanan atau produk tersebut perlulah memiliki sijil halal yang sah, macam saya sebutkan tadi, dan diperakukan oleh agensi-agensi tertentu dan halal asing yang dikenali Badan Sijil dan Kebenaran, the recognized foreign halal certification bodies and authorities, yang telah disenaraikan sendiri oleh Kascert International, dan kerana ianya merupakan syarat dan piawaian polisi dari Kascert International. Baiklah, seterusnya antara latar belakang agensi yang kedua, iaitu Association for the Inspection and Certification of Food and Supplies, JIMDES. Yang mana JIMDES iaitu singkatan bagi Association for the Inspection and Certification of Food and Supplies, mula ditubuhkan pada tahun 2005, yang mana ianya merupakan salah satu agensi milikan peribadi yang memberi tumpuan kepada sektor institusi di bawah kerajaan Turki. Yang mana ianya juga sama seperti latar belakang agensi yang pertama tadi, Kascert International, merupakan milikan peribadi juga, dan memberikan tumpuan kepada sektor di bawah institusi kerajaan. Okey, baik. Seterusnya, peneraju terkini JIMDES iaitu Dr. Hussein Kami Buyu Koza, yang merupakan pengurus besar agensi pensijilan halal JIMDES. Selain itu juga, antara tujuan utama JIMDES ini ditubuhkan adalah untuk mencari makanan yang halal dan sihat untuk pengguna Muslim, dan diberikan sijil serta perakuan halal untuk suatu produk tersebut sebagai satu jaminan untuk pasaran dan pengguna. Yang mana segala prosedur halal yang dibuat oleh JIMDES akan mematuhi segala prosedur mengikut lunas undang-undang, dengan menjadikan 4 mazhab utama, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Ambali sebagai rujukan dalam aspek pemakanan halal bagi menentukan sesuatu produk untuk mematuhi segala hukum syarak dan syarat pensijilan halal. Seterusnya, antara matlamat JIMDES ialah dengan memberikan dan memastikan perkhidmatan yang terbaik dengan cara membantu individu, masyarakat tentang kesedaran mengenai makanan, kosmetik, perubatan dan produk pembersih yang halal. Produk pembersih yang halal ni macam pencuci lantai, pencuci baju, itu produk pembersih yang halal. Okey, di samping itu juga, antara misi JIMDES di dalam pembangunan industri halal ialah
JIMDAS ketika ini memberikan kemudahan kepada semua untuk mengenal pasti, mengidentifikasikan dan memutuskan sama ada sesuatu makanan atau produk itu halal atau haram, yang mana keseluruhannya berpandukan kepada sumber rujukan perundangan Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada rujukan Al-Quran dan As-Sunnah ni juga, JIMDAS merujuk kepada 4 mazhab tadi yang saya katakan, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Amali, sebagai rujukan dalam mengklasifikasikan sesuatu makanan atau produk tersebut sebagai halal dan mematuhi segala hukum syarak. Okey, baik, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan bagi subtopik seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Abdul Hanan Al-Hanif bin Abdul Hamid daripada kelas DPIH 2G. Baiklah, sekarang saya ingin menerangkan tentang skim-skim yang ditawarkan oleh agensi halal Turki. Yang pertama, Pharmaceutical. Pharmaceutical merupakan penyediaan pelbagai jenis bentuk farmakologi. Bentuk-bentuk yang paling kita selalu nampak dan selalu dikeluarkan ialah pil, tablet dan kapsul bagi menghasilkan ubat-ubatan. Ia juga menyentuh intipati dadah di dalam kandungan ubat-ubatan, reaksi ketoksikan di dalam ubat-ubatan dan kesan-kesan pengambilan penggunaan ubat-ubatan tersebutlah, sama ada kesan baik ataupun kesan buruk. Seperti yang kita tahu, negara Turki merupakan negara yang menguasai industri farmaceutical di dunia ini kerana didorongi dengan kualiti kehidupan manusia, nilai tambah yang tinggi dan teknologi yang canggih berada di Turki. Dan ianya telah dinobatkan sebagai industri yang sangat strategik. Industri farmaceutical Turki menyediakan lebih daripada 11,000 jenis produk yang dihasilkan daripada 67 kemudahan yang berbeza mengikut standard kebangsaan. Malaysia mengemukakan bahawa Titan Chemical adalah syarikat petrokimia yang pertama di dunia diberi sijil halal daripada HDC Malaysia dan Majlis Ulama di Indonesia. Skim yang kedua ialah rumah sembelihan dan ternakan. Rumah sembelihan ni seperti yang kita tahu merupakan tempat di mana haiwan disembelih dan diekstrak susunya bagi membawa manfaat kepada manusia. Oleh kerana kerajaan Turki mempunyai rakyat yang banyak dan rata-rata rakyatnya membuat permintaan yang agak tinggi untuk mendapatkan daging yang halal, daging lembu dan daging kambing yang halal. Kerana seperti yang kita tahu, daging-daging lembu yang halal lebih baik daripada daging-daging yang disembelih secara tidak halal lah. Itu kerajaan Turki mengambil inisiatif untuk mengimport lembu dan kambing yang dijangka melebihi 20,000 ekor pada tahun 2010 hanya pada sektor swasta. Melalui inisiatif inilah kambing dan lembu dapat membiak dan menambah populasi lembu dan kambing untuk disembelih. Melalui inisiatif kerajaan Turki ini, permintaan daging halal yang tinggi dapat diselesaikan, sekaligus membawa pertumbuhan yang agak positif kepada ekonomi Turki. Antaranya ialah harga daging yang tinggi kerana ianya dapat menarik pelabur-pelabur asing untuk melakukan pelaburan di dalam sektor ini. Skim yang ditawarkan yang ketiga ialah makanan dan minuman. Syarikat di negara Turki ini merancang untuk menambah baikkan pelbagai produk makanan dan minuman mereka pada abad ini. Kerana melalui perancangan ini, permintaan untuk produk makanan dan minuman yang halal juga dapat dirancang dengan baik. Kerana itulah diorang mempunyai masalah permintaan yang agak tinggi bagi mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Syarikat Turki memilih produk yang mengandungi minyak kurang berlemak dan halal sebanyak 100% sebagai ladang yang berpotensi pertumbuhan konsep halal dalam ekonomi negara pada abad ini. Manakala untuk sektor pertanian pula, buah-buahan dan sayuran merupakan Manakala untuk sektor pertanian pula, seperti yang kita tahu, buah-buahan dan sayuran merupakan antara sumber yang terbesar
Dan segala buah-buahan dan sayuran yang diubah suai, maksudnya yang makanan yang di GMF kan tidak sesuai dari segi agama, dan akibatnya produk tersebut haram di negara Turki. Skim yang kelima ialah logistik. Dalam rantai produk halal, ia diberi perhatian untuk memberikan pemeliharaan yang diperlukan dalam mengangkut produk halal dan dijaga pencampuran produk halal dan bukan halal semasa pengangkutan. Maksudnya kualiti produk halal dan produk bukan halal mestilah asing, kerana tidak boleh campur, takut terdapat percampuran kandungan atau pembahan dan sebaliknya lah. Contoh-contoh syarikat yang telah diberikan sijil halal ialah NETLOG, iaitu Logistical Support Services Only the Storage, iaitu syarikat di Turki. Yang keenam, kosmetik. Permintaan untuk kosmetik halal meningkat di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, produk kosmetik ini kebanyakan rata-rata penggunanya ialah wanita, iaitu pelanggan Muslim kaya dan kelas menengah yang mengharapkan kualiti produk kosmetik ini dan kebolehpercayaan yang agak tinggi, kerana apabila seseorang memakai produk kosmetik, ianya mungkin akan membawa kepada kesan sampingan dan mungkin juga tidak. Maka dengan itu ianya telah menjadi isu di Turki, menjadi sebagai satu isu kontroversi, terutama produk kosmetik. Semasa pembuatan terdapat pelbagai produk kosmetik yang menggunakan minyak babi dan alkohol digunakan. Bincangan antaranya mereka yang menggunakan produk ini dan mereka yang tidak menggunakannya berkemungkinan mempunyai isu kepercayaan. Dalam kes ini, salah satu masalah yang paling penting ialah sejauh mana pengguna diberitahu mengenai bahan di dalam sesuatu produk kosmetik. Maksudnya contoh, syarikat tersebut meletak kandungan minyak babi dan alkohol di dalam produk kosmetik namun tidak diberitahukan langsung, maka di situ akan menimbulkan sebuah isu kebolehpercayaan terhadap produk kosmetik. Dan itulah apa yang kerajaan Turki cuba mengelakkan. Baiklah. Okey, yang terakhir ialah pelancongan dan hospitality. Okey. Peningkatan hotel Islam di Turki secara beransur-ansur menunjukkan bahawa permintaan masyarakat Turki ketika itu antara orang bukan Islam dan orang Islam tinggi kerana mereka mempunyai penilaian yang sangat baik. Antaranya ialah keramahan, peramahannya staf hotel tersebut, kebersihan yang dijaga, kualiti makanan yang disediakan adalah baik dan berada di tahap maksimum. Yang kedua, kerana yang perkhidmatan dan makanan minuman semua tersebut di sana daripada produk halal, kesemuanya daripada produk halal, termasuk gaya pakaian wanita yang bekerja di sana, dan juga tidak dibenarkan penjualan minuman beralkohol dan penggunaan minuman beralkohol di hotel Islam di Turki. Maksudnya orang datang nak menjual tak boleh, dan di dalam tu pun minum alkohol pun tak boleh. Tidak dibenarkanlah sama sekali di Turki, hotel Islam di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Azam bin Anwar dari kelas 2I. Saya akan menerangkan mengenai prosedur permohonan halal di Turki. Menurut piawaian dan polisi kedua agensi pensijilan halal Turki, terdapat beberapa jenis sijil ditentukan untuk setiap produk yang sesuai dari segi kriteria Islam dan memenuhi keperluan kemanusiaan. Juga bertujuan untuk memenuhi pengeluaran pengguna secara bersama. Seperti mana sedia maklum, apabila konsumer serta pembekal membeli dan menjual makanan di dalam dan luar negara, ianya berada di dalam keadaan yang sangat sukar apabila kedua-duanya iaitu pembekal dan pelanggan Muslim tertanya-tanya sama ada makanan yang mereka makan adalah halal ataupun tidak. Dan apabila kaji selidik dilakukan, mereka lebih suka produk yang telah dipersijilkan halal semasa membeli. Berikut merupakan prosedur permohonan sijil halal di kedua agensi halal di Turki. Agensi halal yang pertama ialah Cascade International.
Prosedur permohonan sijil halal yang ditetapkan oleh agensi halal KSJ International. Yang pertama, semua proses produk bermula dari bahan mentah hingga peringkat produk siap. Semua zat dan bahan tambahan dalam komposisi produk mematuhi kriteria Islam dan keperluan kemanusiaan dari segi asal-usulnya, cara pembekalan dan sumber pembekalan. Pembukusan yang kedua, pembukusan bahan produk dan syarat penyimpanan bahan mentah mestilah mematuhi keperluan kemanusiaan dan kriteria Islam. Yang ketiga, mematuhi Standard Good Manufacturing Practice GMP, Good Hygiene Practice GHP dan keperluan Hazard Analysis Critical Control Point HACCP. Yang keempat, sekiranya pemohon sijil halal telah melepasi beberapa syarat tersebut, mereka akan melalui beberapa fasa tertentu sebelum boleh diperakukan sijil halal. Yang pertama, permintaan sebut harga, yang mana apabila permintaan sebut harga pemohon sampai kepada KSJ dan segala borang permohonan lengkap, maklumat pemohon akan diperiksa dan sebut harga percuma disediakan khas untuk pemohon. Sebut harga dan tanda tangan perjanjian akan dibuat apabila syarat pensijilan tersebut telah sampai kepada KSJ. Tiada bayaran dikenakan. Dan selepas fasa ini selesai, tarikh pra-audit akan ditentukan dengan menghubungi pemohon untuk proses selanjutnya. Yang kedua, kunjungan pra-audit. Pra-audit di organisasi pemohon adalah panduan untuk merancang audit pensijilan dan kemungkinan pra-audit akan memeriksa dokumen khusus syarikat bagi syarat am sebelum mendapatkan sijil halal. Yang ketiga, audit pensijilan. Berkeupayaan untuk mengukur keberkesanan sistem pengurusan kualiti organisasi pemohon dalam menguruskan keperluan produk, proses dan perkhidmatan kualiti di syarikat pemohon. Audit ini dilakukan dengan kaki tangan pemohon. Bukti dan hasilnya dibincangkan secara terperinci. Laporan audit yang disiapkan pada akhir audit diserahkan kepada maklumat wakil syarikat. Tindakan pembetulan yang diperlukan akan dibincangkan di akhir audit jika diperlukan. Rancangan kes juga disediakan termasuk lawatan pengawasan. Yang keempat, kelulusan dan pengawasan sijil. Sekiranya sistem pengurusan kualiti organisasi pemohon didapati mematuhi piawaian CE, sijil kelulusan sah selama 3 tahun dikeluarkan. Kesinambungan sistem pengurusan kualiti dipantau oleh audit pengawasan tahunan sehingga akhir tempoh sah sijil. Selain itu, audit pengawasan juga dirancang sesuai dengan keperluan syarikat organisasi pemohon, yang mana setiap penilaian audit sebelumnya akan diaudit semula selepas 3 tahun. Selepas audit perakuan semula itu berjaya, tempoh sah sijil akan dilanjutkan selama 3 tahun lagi. Agensi halal yang kedua, GIMDES. Spesifikasi ini adalah mengenai penyediaan dan pembukusan makanan halal dan penyembelihan haiwan. Oleh itu, ia harus digunakan di setiap kilang atau kemudahan yang berurusan dengan proses makanan halal. GIMDES ialah salah satu badan serta agensi yang diberikan kuasa di Turki untuk pengesahan bagi status halal sesuatu produk. Selain itu, GIMDES juga akan menggunakan beberapa standard operasi prosedur untuk menentukan segala status halal syarikat produk pemohon, yang mana spesifikasi ini dirancang untuk diikuti oleh kesemua institusi asing yang merancang untuk mengeksport barang dagangan mereka ke Turki dan syarat-syarat lain yang menghasilkan produk mereka di dalam negara Turki. Antara spesifikasi pensijilan halal GIMDES adalah seperti berikut. Yang pertama, pemeriksaan makanan halal adalah penting bagi sesuatu persatuan itu untuk memeriksa dan mendapatkan pengesahan makanan halal menggunakan kaki tangan yang berpengalaman juga terlatih dalam aktiviti penyembelihan haiwan. Ia juga harus mempunyai kaki tangan yang mempunyai pengetahuan kontemporari mengenai sains dan teknologi makanan. Sebuah organisasi itu harus membuat pemerhatian terperinci dalam industri berkaitan dan mengatur hubungan yang diperlukan. Yang kedua,
Pensijilan halal bagi makanan halal. Halal dalam fiqh Islam adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh syarak. Fiqh Islam adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apabila sesuatu fatwa itu dikeluarkan dari majlis fiqh berdasarkan ijma' dan qiyas dengan mempertimbangkan peraturan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, yang mana fatwa ini mestilah membawa syarat-syarat berikut. A. Sebarang makanan atau bahan tambahannya harus bebas dari komponen apapun, bahan haram atau binatang haram atau binatang yang tidak disembelih sesuai dengan norma Islam. B. Makanan atau bahan makanan harus bebas dari apa yang dinamakan najis dalam fiqh Islam. C. Makanan dan bahan tambahannya harus disediakan, diproses dan dibuat dengan menggunakan alat yang bersih sahaja, dan alat serta peralatan ini tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang dianggap dalam fiqh Islam sebagai najis. Alat dan peralatan ini harus dipisahkan secara fizikal dari bahan haram selama semua proses penyediaan, rawatan, pembungkusan, penyimpanan dan pengangkutan untuk mengelakkan percampuran antara mereka. Sambung balik yang tadi. Ketiga, minuman halal. Semua jenis minuman halal. Semua jenis air dan minuman adalah halal kecuali minuman atau susu yang memabukkan. Alkohol dan tidak sihat membahayakan kesihatan. Yang ketiga tadi, minuman halal. Semua jenis air dan minuman adalah halal kecuali minuman atau susu yang memabukkan, alkohol dan tidak sihat, iaitu membahayakan kesihatan. Minuman halal yang dicampur atau dicampur dengan bahan racun atau najis juga adalah haram. Yang keempat, pensijilan halal menurut mazhab. Kemungkinan ada beberapa perselisihan antara mazhab dalam memahami dan menetapkan peraturan perakuan. Apabila terdapat perselisihan, cara berikut harus diambil. Yang pertama, oleh kerana semua mazhab terkenal mewakili Islam, ijtihad iaitu ketetapan satu atau lebih mazhab akan cukup jika keputusan mereka menyetujui sesuatu yang halal. Yang kedua, apabila satu atau lebih mazhab membantah keputusan ini akan ditunjukkan dalam kotak segi 4 tepat di bawah logo halal. Yang ketiga, fatwa yang diberikan untuk produk baru akan ditunjukkan dalam kotak berasingan jika perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Akmal bin Anwar dari kelas TP2H. Jadi saya akan sambung bahagian contoh produk yang disijilkan halal atau yang mendapat halal di negara Turki. Jadi seperti yang kita tahu, negara Turki ini terkenal dengan negara pengeluar di dunia ini dari segi produk pertanian, dari segi kenderaan bermotor, dari segi alat pengangkutan, dari segi alat bangunan, dari segi elektronik dan peralatan rumah, dan juga banyak lagi produk yang mereka keluarkan. Jadi kita boleh nampak banyak produk yang dikeluarkan oleh negara Turki ini tahun demi tahun. Dan setiap produk yang perlu mendapatkan status halal akan terjamin. Selalunya mereka akan mendapat sijil halal dulu sebelum mereka eksportkan barang tersebut ke luar negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia di sini tidak perlu bimbang kerana untuk kita tahu makanan tersebut halal atau tidak. Jadi mereka akan produk yang sepatutnya mendapat sijil halal itu mereka akan memastikan produk itu akan mendapat juga sijil halal, baru mereka akan eksportkan ke luar negara. Jadi antara contoh-contoh produk yang dikeluarkan oleh negara Turki adalah dari segi makanan, Nutella, Kimball, Doriva. Itu dari segi makanan. Kalau dari segi pakaian, contohnya seperti ASOS. Jadi terdapat juga isu-isu produk yang halal di Turki yang saya boleh
ceritakan sedikit. Jadi antara salah satu isu halal di Turki adalah minuman tenaga. Jadi minuman tenaga tersebut dia mempunyai kafein dan juga asam amino yang dalam jumlah yang agak tinggi. Jadi selain daripada itu juga, minuman tenaga ini sebenarnya boleh memberikan penyakit yang melibatkan darah, boleh memberikan tekanan darah yang tinggi dan juga boleh mempengaruhi jantung. Jadi masyarakat kat sana masyarakat di Turki bimbang untuk diorang minum minuman tenaga ni. Walaupun ia halal diminum, tapi dia akan memberikan risiko ataupun akan memberikan kesan yang bahaya kepada masyarakat. Jadi pakar Amerika Syarikat telah melakukan beberapa ujian ataupun kajian tentang minuman tenaga ini dan menasihat agar pesakit dengan yang ada penyakit-penyakit kronik seperti darah yang mempunyai darah tinggi dan juga mempunyai masalah jantung tidak perlu minum air ini kerana ia akan memberikan kesan yang berbahaya, sehingga berkemungkinan boleh mematikan, boleh membawa maut lah minuman ini. Bukan itu saja, juga di Sweden, semua di restoran mereka tidak menjual, dan juga di negara Scotland, di negara Norway menganggap minuman tenaga ini sebagai dadah. Itu tersebut, dan juga di kedai-kedai seperti kedai runcit di sana tidak sama sekali dibenarkan menjual air tersebut supaya tidak mendatangkan penyakit yang kronik kepada masyarakat. Okey, jadi selain itu ada juga isu bahawa yang makanan kosher ini tidak mendapat sijil halal di negara Turki. Itulah kerana antara sebabnya adalah kerana makanan kosher ini diperbuat daripada orang-orang Yahudi lah. Jadi itu sebab kenapa makanan kosher tidak mendapat status halal di negara Turki. Jadi kalau kita tahu sebenarnya konsep halal, ataupun kita ulang balik, konsep halal ini bukan daripada makanan itu sendiri. Dia tentang, dan tak pernah wujud sebelum ini, halal untuk Yahudi, halal untuk Kristian, halal untuk Buddha. Kerana kita tahu halal ni sebenarnya adalah istilah ataupun penerangan tentang kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan orang itu bukan Islam, kerana kita perlu mempertimbangkan tentang makanan ini, sebab kita kena kaji dulu bahan-bahan dia, sama ada halal atau tidak. Jadi sebelum ini umat Islam telah mempertimbangkan ataupun menyelidik lah tentang makanan kosher dan juga makanan halal ini, selalunya di Eropah dan Amerika Syarikat lah, yang masih lagi melakukan pembuatan makanan kosher ini. Jadi mereka umat Islam ni dah usaha untuk menjelaskan bahawa makanan kosher ini bukanlah makanan yang sinonim ataupun makanan yang sama bagi makanan halal. Jadi dia mungkin akan menjadi keraguan untuk umat Islam sebagai sumber makanan yang boleh dipercayai, ataupun kira macam bukan 100% boleh dipercayai oleh umat Islam yang dianggap sebagai makanan halal. Jadi itu saja untuk contoh produk
halal di Turki dan juga isu halal di Turki. Jadi saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Baiklah, seterusnya bersama saya lagi dalam bahagian pengiktirafan, yang mana kedua-dua agensi pensijilan halal Turki iaitu Kascert dan juga Jimdes ini telah diiktiraf beberapa badan atau organisasi yang besar. Sebagai contoh, Turk Accreditation Kurumu, Turkak, dan yang mana Kascert International ini juga telah diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Turki iaitu Turkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanliri, dan juga beberapa lagi persijilan khusus yang telah diberikan kepada Kascert, sebagaimana yang anda semua boleh lihat yang tertera di sebelah skrin ini, yang tertera di skrin anda ketika ini, iaitu Occupation Health and Safety OHSAS 18001, ISO 14001, World Halal Council, yang mana World Halal Council ini telah mengiktiraf sijil halal daripada Kascert International dan juga Jimdes. Kedua-duanya telah diiktiraf oleh WHC. Dan yang paling akhir itu ialah merupakan salah satu organisasi yang bertapak di Asia Tenggara juga telah mengiktiraf sijil halal daripada Kascert International itu sendiri. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Kesimpulannya, kerajaan negeri Turki ini mempunyai organisasi halal di Turki yang mempunyai standard yang tertinggi kerana telah mendapat pengiktirafan dari negara Malaysia dan Indonesia. Contohnya macam Malaysia JAKIM dan Indonesia ialah Majlis Ulama Indonesia. Oleh itu, kerajaan negara Turki dapat berdaya saing dengan negara-negara lain kerana dua faktor yang terbesar, iaitu teknologi yang berkembang pesat dan tenaga kerja yang ramai. Oleh kerana itu, sekaligus kerajaan Turki ni dapat menguasai pasaran global, iaitu pasaran di dunia. Dan Turki merupakan di antara penguasa ekonomi yang terbesar. Sekaligus ianya telah membawa kepada perkembangan ekonomi yang agak baik dan berkembang positif kepada kerajaan Turki.